Kita ke Sabah, antara tumpuannya mengenai projek pembinaan jejambat Jalan Kingfisher. Sudah bersedia di sana Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik Syahida, terima kasih. Salam sejahtera. Seorang lelaki warga Emas orang kurang upaya ditemukan rentung selepas rumahnya terbakar di Kampung Tombongan, Kulu Tuaran malam tadi. Dalam kejadian kira-kira 11.35 malam itu, mangsa berusia 80-an, Chung Pausan alias Joseph Chung, tinggal bersendirian di rumahnya. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim ketika dihubungi RTM berkata seorang saksi kejadian yang tinggal tidak berapa jauh daripada rumah mangsa ternampak rumah mangsa sedang terbakar. Saksi seterusnya menghubungi pihak polis dan bomba bagi mendapatkan bantuan. Saksi bersama beberapa orang rakan tidak dapat berbuat apa-apa memandangkan api marak dengan besar. DSP Muhammad Hamizi berkata mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Tuaran untuk proses bedah siasat. Katanya pihaknya mencari waris mangsa memandangkan mangsa hidup berkelana sebelum ini dan penduduk tidak mengenali ahli keluarganya. Sementara itu, menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, sebaik menerima panggilan kecemasan, 11 anggota bersama 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Tuaran digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 25 km. Bagaimanapun, rumah didiami mangsa telah musnah terbakar sebelum ketibaan pasukan bomba. Projek pembinaan jejambat Jalan Kingfisher kini 72% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada Disember tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, kementeriannya akan memastikan jejambat itu siap mengikut jadual. Jelas Datuk Seri Bung Mokhtar, meskipun proses pembinaan jejambat itu mengalami sedikit kelewatan, namun ia masih berjalan lancar. Saya dimaklumkan bahawa trafik flow pada ketika ini berjalan dengan baik. Cuma kekangan dia iaitu jalan yang ada sekarang ini kita kena di-upgrade, di-refurbish. Jadi ini memakan masa. Datuk Bung ditemui media selepas lawatan projek jejambat Jalan Kingfisher di Kota Kinabalu. Menurutnya, jejambat melibatkan peruntukan RM395 juta itu merupakan rekaan moden menggabungkan beberapa rangkaian jalan raya di sekitar Kota Kinabalu. Apabila siap sepenuhnya, ia dapat menyelesaikan masalah kesesakan di kawasan terlibat. Sementara itu, katanya proses pembinaan jejambat lain berjalan lancar. Langkah Kerajaan Persekutuan meluluskan sejumlah RM600 juta bagi pembinaan jalan menghubungkan Serudong di Kalabakan Tawau dengan Simanggaris Kalimantan Indonesia dilihat amat bertepatan. Ini kerana ia akan merancakkan lagi perkembangan ekonomi rakyat Sabah. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pembinaan jalan tersebut menjadikan beberapa daerah yang bersempadan dengan Kalimantan termasuk Pensiangan dibangunkan sekaligus menarik lebih ramai pelancong. Selain pembinaan jalan, projek itu juga meliputi pembinaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan pintu masuk Serudong, Simanggaris. Beliau berharap pelaksanaan projek tersebut dapat disegerakan. Sudah pasti ia akan memberikan limpahan ekonomi kepada penduduk-penduduk khususnya di kawasan Tawau ini, dan juga saya pasti ia akan dapat mempereratkan lagi perhubungan antara dua negara. Datuk Nizam yang juga wakil rakyat APAS ditemui RTM dalam majlis sambutan Israk Mikraj di Masjid Cahaya Rodah Taman Sri APAS Tawau. Dalam majlis ini, beliau mengajak umat Islam di negeri ini agar terus menghayati dan mengambil pengajaran peristiwa Israk Mikraj. Sejumlah RM59,000 sumbangan disampaikan kepada 2 masjid dan sebuah sekolah pondok di Kota Belud sempena program tinjauan mesra Menteri Tugas-Tugas Khas ke Pantai Barat Utara. Ia sumbangan Kerajaan Negeri dan Majlis Ugama Islam Sabah membabitkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Pusat Zakat Sabah dan Perbadanan Baitul Mal. Sumbangan disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif di Pulau Mantanani, Kota Belud. Masjid Kampung Siring Bukit dan Kampung Padang Pulau Mantanani menerima RM5,000, manakala Sekolah Pondok Fi Zilalil Quran Tamau, Kota Belud menerima RM54,000. Ketika ditemui media, Datuk Muhammad Arifin berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam menyediakan keperluan organisasi masing-masing.
Kita dapat mengenal pasti keperluan khususnya dari sudut keperluan guru, sekolah, idea untuk merancang yang terbaik untuk kawasan-kawasan di seluruh negeri Sabah dalam memartabatkan pendidikan agama dan dakwah. Sementara itu, penerima bersyukur dengan sumbangan berkenaan. Banyak ilmu yang kita perolehi daripada program ini, terutama daripada Yang Berhormat sudi melawat kami di pulau ini, walaupun pulau ini terpisah jauh di Laut Cina Selatan. Kita perlu dana untuk menyediakan asrama lelaki dan kita juga sedang berusaha untuk menyiapkan rumah guru. Jadi kita berilah keselesaan. Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Bahasa, kini dalam perancangan membina Rumah Bahasa dan Rumah Puisi Esei ASEAN. Sekiranya pembinaan itu direalisasikan, rumah tersebut akan menyediakan Dewan Pameran Karya, bilik seminar serta ruang pelbagai aktiviti seni dan budaya. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya optimis rumah tersebut akan menjadi tarikan pelancong budaya dari luar negara selain menjadi lokasi penyelidik karya penulis dan sastrawan tempatan. Insinyur Syahelmi berucap melancarkan Festival Penulis ke-10 2021 di Kota Kinabalu. Turut dilancar tabung Rumah Bahasa dan Rumah Puisi Esei ASEAN serta penyampaian Anugerah Sastra Kemanusiaan dan Diplomasi ASEAN. Anjuran bersama bahasa dengan Gabungan Penulis Nasional Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah serta Komitas Puisi Esei Indonesia. Mengenai Anugerah Sastra Kemanusiaan dan Diplomasi ASEAN, beliau berkata ia bagi menghargai ketamadunan, ketinggian ilmu dan penghormatan kepada penulis di Sabah di peringkat ASEAN dan global. Seramai 22 pemenang hadiah Cerpin Bahasa dan Puisi Bahasa Harian Ekspres 2020 dianugerahkan sijil penyertaan dan wang tunai. Klinik Kesihatan Western bakal mempunyai bangunan khas bagi menjalankan pemeriksaan penyakit pernafasan akut SARI dan pusat ujian saringan COVID-19. Ketika ini kerja-kerja pembinaan bangunan tersebut 80% siap dan dijangka siap sepenuhnya awal bulan depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Haji Roslan Muharram berkata bangunan dibina dengan kos RM20,000 bermula awal Mac lalu itu menggunakan peruntukan Dun Lumadan. Seramai 3 petugas klinik kesihatan Western akan ditempatkan di bangunan tersebut apabila siap kelak. Dan dengan adanya terbinanya bilik sari ini, kita dapat membantu pihak kaki tangan klinik kesihatan Western ini kerana memberi sedikit keselesaan mereka memberi rawatan dan pesakit itu sendiri merasa selesa dan ianya juga dapat diguna untuk berbagai-bagai aktiviti dalam klinik kesihatan Western ini. Ruslan ditemui RTM selepas meninjau projek pembinaan bangunan itu di Western. Keperluan pembinaan bangunan tersebut dikemukakan Klinik Kesihatan Western. Ia bagi memudahkan proses rawatan pesakit SARI dan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 yang sebelum ini dilakukan di Pejabat Kesihatan Daerah Beaufort. Sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Syuahidah di Angkasa Puri. Silakan.